Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wa qala aydan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah atau kama qal. Alhamdulillah, panjat kita kesyukuran kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas apa segala nikmat yang kita dapat, terutamanya nikmatul Islam dan iman. Kerana dua nikmat inilah akan menjaminkan kita selamat di dunia dan di hari akhirat nanti. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan kelebihan berperang dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah maklum bahawasanya para ulama mu'tabarin telah bersepakat bahawasanya apabila kita sebut jihad, dimaksudkannya adalah al-qital fi sabilillah, iaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, wahai saudari yang dikasihi sekalian, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipatkan gandakan ganjaran mereka. Allah akan melipat gandakan ganjaran mereka. Allah pasti akan melipat gandakan pahala, kebaikan dan ganjaran mereka. Mengurniakan pahala kepada mereka dan menjadikan mereka dalam keadaan menuai hasil secara berterusan tanpa henti. Peristiwa yang dilihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' ialah baginda mendatangkan satu kaum yang bercocok tanam pada satu hari dan menuai hasil pada hari yang sama. Setiap kali mereka menuai hasilnya, ia kembali seperti asal. Mereka akan dapat hasil setelah mereka menuaikannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, apakah ini? Menurut Jibril, mereka ialah orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dilipatkan gandakan pahala mereka dengan 700 gandaan. Tiada yang mereka nafkahkan akan dibiarkan tanpa dibalas. Tiada yang mereka nafkahkan akan dibiarkan tanpa dibalas. Tiada yang mereka nafkahkan, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibiarkan begitu sahaja tanpa dibalas. Al-Bazzar. Para sahabat, dengan segera para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera merebut pemberian dan anugerah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka berlomba-lomba ke medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba menuju ke syahid, dan mereka berlomba-lomba menuju kepada syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semasa di dalam peperangan Badar, ketika tentera muslimin bertembung dengan tentera musyrikin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bangkitlah menuju ke syurga yang luas langit dan bumi. Lalu Umair bin Humman radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, adakah syurga seluas langit dan bumi? Jawab Nabi, ya. Umair berkata, bakhin. Ia menjerit
Nabi bersabda, apakah maksud dari perkataanmu itu bakhin-bakhin? Lalu Umair menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak saya berkata demikian. Saya cuma berharap supaya saya termasuk ke dalamnya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyatakan, kamu termasuk ke dalamnya. Lalu dia mengeluarkan beberapa biji tamar dari tangkainya. Lalu dia makan semuanya. Kemudian berkata, sekiranya saya berkesempatan hidup sehingga saya menghabiskan semua tamar saya ini, bermakna saya mencepati ataupun mengecapi hidup yang panjang. Lalu beliau melemparkan buah tamar yang masih ada padanya. Kemudian beliau segera membunuh mereka, iaitu orang musyrikin, sehingga beliau, iaitu Umair tadi, itu korban syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayat Sahih Muslim. Okay. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya para sahabat sallallahu alaihi wasallam merebut untuk mendapat ganjaran para syuhada ataupun ganjaran orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi memberi targhib, kegemaran kepada mereka bahawasanya syurga itu luas langit dan bumi ini. Apabila mereka mendengar targhiban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus mara ke hadapan untuk merebut gelaran syahid itu. Wahai para mukmin dan mukminat sekalian, alangkah agungnya generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang membawa panji Islam kerana mara kepada jihad dan bersedia untuk syahid, yang bersedia menggunakan pedang, panah, lembing dan apa jua. Bahkan kecederaan dan kesakitan tidak menghalang untuk meneruskan pukulan kepada musuh. Alangkah agungnya contoh tauladan ini di dalam jihad dan pengorbanan, seperti sikap yang dipamerkan, yang ditunjukkan oleh Anas bin Nadrah di dalam perang Uhud itu. Okay. Anas bin Nadrah, satu contoh tauladan yang baik. Boleh kita ambil panduan kehebatan mereka berkorban, kehebatan mereka mencari syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anas bin Nadrah adalah seorang yang buta mata. Tengok lihat mereka, buta mata dan tidak menyertai perang Badar. Lalu beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak turut serta di dalam peperangan pertama menentang musyrikin, iaitu peperangan Badar. Sekiranya Allah memberi peluang saya memerangi musyrikin, nescaya Allah akan melihat apa yang saya akan lakukan. Dia nak tunjuk kehendakinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah lihat perbuatannya nanti. Okey. Tak kala berlaku perangan Uhud dan tentera Islam bertempiran lari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, saya meminta ampun di atas perbuatan mereka, iaitu para sahabat, dan ya Allah, saya berserah kepadamu terhadap apa yang mereka lakukan, iaitu orang musyrikin. Kemudian baginda marah ke hadapan dan diiringi Sa'ad bin Mu'az. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, wahai Sa'ad bin Mu'az, syurga, beruntunglah anak Nadrah kerana saya telah mencium baunya pada ketika Uhud. Sa'ad berkata, saya tidak mampu melakukannya seperti apa yang ia, iaitu Anas bin Nadrah, ia lakukan, wahai Rasulullah. Menurut Anas, iaitu Anas bin Malik, kami mendapati pada tubuhnya, iaitu tubuh Ibnu Nadrah tadi, terdapat lebih 80 tikaman pedang atau panah. Kami dapati beliau telah terkorban
Dan sama juga keadaan musyrikin juga, mereka mati. Tiada seorang pun yang dapat mengenalinya, melainkan anak saudaranya. Anas berkata, pada pendapat kami, ayat ini turun tentangnya atau menyerupai tentangnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur syahid, dan ada di antara mereka pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ahzab. Hadis ini diriwayat hadis Muslim. Hebatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua peristiwa yang kita telah dengar tadi, iaitu peristiwa peperangan Badar dan juga peristiwa peperangan Uhud. Wahai saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengira bahawa ganjaran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala terbatas buat mereka yang berhadapan dengan musuh di medan pertempuran, medan peperangan dan pertembungan ketenteraan. Bahkan terdapat pelbagai pintu dan memperolehi pahala para mujahidin dan mengharapkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim, di hadapan pemerintah kafir, dan menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Bahkan ini adalah jihad yang paling besar. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara jihad yang paling besar ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim, iaitu yang kafir. Justru apabila ia berkata benar dan menyuruhnya melakukan perkara yang baik terhadap ia terdedah kepada kematian dan kebinasaan. Oleh sebab itu, perbuatan ini dikira juga sebagai jihad yang paling besar, seperti mana perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang mengatakan sebab ianya sebagai jihad yang paling besar kerana kezaliman pemerintah berlaku pada semua. Pemerintah yang zalim akan berlaku kezalimannya kepada semua orang melalui kuasa yang ada di tangannya. Apabila seorang mencegahnya berbuat zalim, maka manfaat akan dirasai oleh ramai manusia. Sesiapa yang berkorban kerana menyatakan kebenaran, maka kedudukannya menyerupai penghulu para syuhada. Apabila kita menyata kebenaran di hadapan orang kafir, orang yang zalim, seperti kita inilah, memberi kebenaran, menyampaikan kebenaran bahawasanya perlu kita berhadapan dengan musuh kita, orang kafir, iaitu penjajah, dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ramai di kalangan umat Islam yang berani untuk menyatakan kebenaran ini. Kita yang berani ini akan mendapat pahala seperti pahala mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan lelaki yang berdiri di hadapan pemimpin yang zalim lalu menyuruh kepada yang baik dan menegahnya dari yang mungkar, lalu beliau telah mati dibunuh. Iaitu mereka berani di hadapan kezaliman, di hadapan orang yang zalim, lalu mereka itu dibunuh, maka mereka ini adalah di dalam golongan orang yang mati syahid. Di antara juga cara untuk kita mendapatkan mati syahid ataupun pahala mati syahid, iaitu mempersiapkan para mujahidin ataupun melakukan usaha-usaha
menyediakan mereka mendapat kedudukan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Daripada Zaid bin Khalid Al-Jahni radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia dikira berperang. Dan barang siapa yang berada di belakang orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyumbangkan sesuatu kebaikan, maka ia dikira berperang. Sahih Bukhari. Allah menggandakan pahala sehingga 700 gandaan kepada sumbangan perang itu. Daripada Khuraim bin Fatiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi sumbangan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dituliskan untuknya 700 gandaan. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi. Oleh itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat, kita ambil contoh para sahabat, mereka berlomba-lomba memberi sumbangan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam peperangan Tabuk, situasi tentera Islam berada dalam keadaan paling miskin kerana kesusahan dan kesempitan hidup ketika orang Islam disuruh melakukan persiapan untuk berperang di perang Tabuk. Justru hal ini menggalakkan golongan yang kaya untuk menyumbang dan menderma pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Uthman bin Affan telah memberikan sumbangan yang besar sehingga tiada seorang pun yang seumpama dengannya. Beliau telah menderma sebanyak 1000 dinar kepada tentera Islam di dalam peperangan Tabuk itu. Di dalam satu riwayat, beliau memberi komitmen, kesungguhan, kesetiaan kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Tabuk ini, beliau menderma 300 ekor unta setiap dengan alas, siap 300 unta siap dengan alas, memasang pelana sekali dan serta dengan makanannya. Lihat bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mendermakan harta kekayaannya untuk mempersiapkan di dalam peperangan Tabuk itu sampai 1000 dinar emas dan 300 ekor unta. Berbayangkan 300 ekor unta seumpama sekarang 300 kereta, buah kereta untuk memberi kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Allah, berilah keredaan kepada Uthman kerana sesungguhnya saya reda kepadanya. Lihat, Rasulullah sangat gembira kepada mereka-mereka yang banyak sumbangannya, infaknya, tadhiyahnya, harta kekayaannya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Uthman radhiyallahu anhu tadi. Di antara sahabat Nabi lagi, iaitu Abdurrahman bin Auf, menderma 200 uqiyah perak. Abu Bakar menderma semua hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun kepada ahli keluarganya, melainkan Allah dan Rasulnya. Umar menderma separuh daripada hartanya. Al-Abbas menderma harta yang banyak. Talhah, Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah turut menderma dengan harta mereka yang banyak juga. Malahan niat yang murni dan keinginan dan suci di dalam jihad dan berdoa dengan ikhlas supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan syahid, maka ia akan dinaikkan ke darjat syuhada walaupun mati di atas perbaringannya. Daripada Suhail bin Abi Umamah bin Hunayf radhiyallahu anhu yang memberitahu daripada bapaknya, daripada datuknya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa meminta kepada Allah mati syahid dengan tulus, nescaya Allah
akan menyampaikannya kepada kedudukan para syuhada sekalipun beliau mati di atas perbaringannya. Riwayat Muslim. Okey. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud, hadis Nabi lagi iaitu bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta mati syahid dengan tulus, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kedudukan itu sekalipun beliau tidak mati dalam keadaan syahid. Sahih Muslim. Okey. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai golongan syuhada yang paling ramai di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kalau kita niat bersungguh-sungguh untuk mati syahid, insya-Allah kita juga akan mati syahid. Okey. Ini di antara kelebihan-kelebihan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu menerima ganjaran mati syahid. Mudah-mudahan kita juga dikurniakan sebagai seorang ataupun termasuk dalam golongan para syuhada. Allahumma inna nas'aluka jannatakal firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah sikit sebanyak perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan memberi targhib kepada kita untuk mendapat mengejarkan pahala mati syahid dan pahala pengorbanan mereka yang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan dirinya, dengan raganya, dengan harta kekayaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.